lebih besar daripada laju. Apabila murid-murid tahu bahawa laju cahaya dalam vacuum lebih besar daripada laju cahaya dalam medium, maka nilai N ni akan menjadi lebih besar daripada 1. Itu syarat lah, iaitu N ni adalah indeks biasan bagi medium selain daripada udara. Okey. Seterusnya kita bincangkan tentang indeks biasan yang mana indeks biasan bagi medium yang berbeza mempunyai nilai yang berbeza contohnya dalam gambaran murid-murid tadi, apa dialah indeks biasan ni. Sebenarnya indeks biasan ni kalau bahasa mudahlah adalah satu panggil nilai yang menentukan sama ada medium tu boleh bengkokkan banyak ke atau sedikit cahaya. Jadi kita tengok kalau indeks biasan kecil contohnya udara sangat kecil, 1 sahaja kan. 1 udara ataupun vacuum ni maknanya kita buat dia anggapkan 1 yang kita assume 1 minyak dan lebih tumpat dah sikit tu kita dapat lebih besar, dan perspek ni adalah bahan pepejal dah. Dia macam kaca tapi dia macam plastik dia bukan kaca lah. Okey. Dan kaca crown dengan kaca flint makin besar indeks biasan dia, dan yang paling besar lagi adalah intan. Okey, intan 2.42. Jadi di sini kita boleh buatlah satu kesimpulan yang kita jangkakan daripada jirim gas kemudian sini kita ada cecair kemudian semua ni adalah pepejal. Jadi murid-murid nampak bahawa indeks biasan ni dalam jirim yang kurang tumpat iaitu bermula daripada udara sehinggakan intan yang pepejal makin besar. Okey. Bermakna indeks biasan yang semakin besar ni apa makna dia, kita akan tengok lepas ni. Okey. Seterusnya kita tengoklah siapa yang menemui ataupun mencetuskan hukum dalam pembiasan ni. Okey, iaitu Willibrord Snell, iaitu seorang ahli astronomi dan mathematics pada tahun 1580 lagi. Okey, jadi dalam hukum Snell ni apa yang perlu murid-murid perhatikan kita akan dapat satu formula lah yang boleh menjadikan dia satu pegangan kepada kita, iaitu kalau perhatikan dalam tiga-tiga medium ni, iaitu perspek, kaca dan intan ni, yang kita dapati bahawa indeks biasan bagi intan ni yang paling besar ni boleh menghasilkan nilai sudut bias yang kecil dan daripada ketiga-tiga fenomena yang kita perhatikan daripada perspek, kaca dan intan ni, kita dapat simpulkan satu persamaan di mana N1 yang dikatakan indeks biasan bagi medium yang pertama. Dalam kes ni air ni adalah medium yang pertama dibahagikan didarabkan dengan sudut sudut dalam medium yang pertama, sudut 7 dalam medium pertama. Okey, sama dengan nilai indeks biasan N2 bagi setiap bahan ni, dan didarabkan dengan sudut bias dalam medium kedua. Okey, itu satu hubungan yang kita dapat. Okey, tetapi kita dah kalau sekiranya udara menjadi medium yang pertama. Bayangkan kalau udara medium yang pertama dengan menggunakan rumus tadi, okey, kita gantikan nilai N udara ni adalah 1. Okey, dan N2 adalah N. Itu kita tak tahulah N2 ni berapa sebab dia bergantung kepada medium ini. Okey. Jadi dengan nisbah N2 bahagi N1 di mana N1 ni adalah 1, maka hubungan antara N2 ataupun indeks biasan medium ini adalah sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2.
Sekejap ada technical problem. Cikgu terkeluar daripada screen. Okey. Okey, kita sambung. Okey, oleh itu hasilnya adalah rumus yang sangat familiar dengan kita, di mana kalau sekiranya medium satu adalah udara, ya, maka kita boleh guna rumus sin I bahagi sin R. Okey, ini adalah untuk medium satu adalah udara. Okey, satu rumus yang kita dapat untuk mendapatkan nilai indeks biasan bagi medium ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok eksperimen yang menghubung kaitkan antara sin I dan sin R. Dan cikgu tunjuk simple report ataupun analisis data daripada apa yang kita buat dalam dalam eksperimen ni. Akhirnya sebenar bila kita plot graph, ya, plot graph sin I lawan apa tu, sin I lawan sin R, sin R, maka kita akan dapati satu graf garis lurus yang bermula dari asalan, ya. Dan apa yang kita perolehi, nilai-nilai yang kecerunan, ya, nilai kecurunannya adalah seperti yang kita dah dapat tadilah, iaitu kecerunan adalah sin I bahagi sin R. Okey. Okey, jadi murid-murid mesti tahu bagaimana nak mengira kecerunan bagi graf ini, dan pastikan nilai kecerunan itu dilukis, ya, dengan menggunakan satu segitiga yang paling besar, ya, paling besar. Okey, di mana kecerunan graf ini bernilai lah, cikgu bagi nilai lah selalu, nak suruh cepat masa ni. Okey, dan pastikan ada tak unit bagi nilai kecerunan ni. Okey, tidak ada unit jadi kecerunannya tidak ada unit. Okey, jadi sebab ia merupakan indeks biasan. Okey, satu lagi kita boleh buat kesimpulan bahawa semakin besar, ya, sudut tuju, ya, semakin besarlah sudut bias, ya, dan nisbahnya adalah indeks biasan. Okey. Itu hubungan antara sin I bahagi dan sin R. Okey, seterusnya. Cikgu Ji, mungkin kita kena mention pada anak-anak definisi bagi indeks biasan tu awak kena sebut nisbah sin sudut tuju terhadap sin sudut bias. Okey. Terima kasih Cikgu Ju. Okey. Sekarang kita dah dapat satu kesimpulan bahawa nisbah sin I dan sin R, ya, merupakan satu permalar. Betul tak Cikgu Ju? Satu permalar, ya. Yang mana tadi cikgu cakap dah, setiap bahan ni sebenarnya mempunyai nilai yang berbeza. Jadi kalau kita pakai kalau kita pakai bahan yang berbeza, maka dia akan dapat satu nilai yang sebenar dia lah. Ya, jadi biasanya kalau dalam makmal kita pakai perspek ataupun block kaca. Okay, tak apa, cikgu akan tunjuk lepas ni eksperimen yang satu lagi tu yang menggunakan radas yang cikgu pakai ni. Okey, ada soalan tak setakat ni Ju? Heran? Okey, untuk tak ada ni dalam box pun, tak ada ni dalam chat, tak ada. Dah. Sebab cikgu menganggapkan ini adalah ulangan, ya, kepada murid-murid, dan sebenarnya pada awal ni mudah lagi. Kita biasanya dalam bab ni kita lebih kepada melukis gambar rajah sinar yang menjadi masalah kita sikit, ya, dalam topik yang akan datang. Okey, dalam bab pembiasan ni, soalan contoh lah cikgu bagi ni adalah satu sinar tuju yang bersudut 60 darjah melalui satu medium plastik, ya, dan indeks biasan yang diberinya ialah N sama dengan 1.49. Jadi kalau kita boleh tulis N plastik,
1.49 dan murid-murid perlu tahu apakah nilai pemala. Bukan perlu tahulah, akan diberi ya dalam soalan. Okey, apa yang dia nak ialah murid-murid hitungkan dulu sudut biasan. Okey. Jadi isu kita ataupun masalahnya ialah untuk mengira indeks biasan sahaja. Sudut biasan sahaja. Okey, tetapi kita perlu tahulah apa formula yang perlu kita ada. Jadi sebelum cikgu teruskan, murid-murid mesti buat satu habit ya, bila dapat soalan pengiraan dalam fizik, tak kiralah bab mana-mana, murid-murid perlu senaraikan semua yang diberi dalam soalan kepada simbol dan nilai yang betul. Okey, contohnya apa yang diberi tadi ialah nilai sudut 7i iaitu bernilai 60 darjah. Betul tak? Okey, dan nilai n ataupun indeks biasan yang bernilai 1.49. Okey, dan juga diberi nilai C sama dengan 3/10 kuasa 8 meter per saat, iaitu halaju cahaya dalam vacuum. Okey, untuk mendapatkan sudut biasan ni R, maka kita perlu tengok apakah formula yang berkaitan dengan N, I dan N dan I ni. Okey, jadi murid-murid ingat lagi lah tadi kan, itu nisbah sin I bahagi sin R, ya, kita akan dapat N. Okey, tetapi N ni diberi, maka murid-murid boleh dapatkan ataupun manipulasikan persamaan tu supaya sin R tu menjadi perkara rumus. Okey, dengan menggantikan nilai ya, iaitu sin 60 bahagi 1.49, maka dengan menggunakan kalkulator ni, nanti cikgu Ju ajar lepas ni cara guna kalkulator, tapi kalau murid guna cara biasa pun boleh lah. Okey, dan akhir sekali yang kita nak adalah R, iaitu sudut bias. Kita songsangkan nilai yang kita dapat dan sin ni, maka kita dapat sudut. Okey, jadi itu matematik awak pun dah power, cikgu harap ya. Cuba dapatkan bagaimana cara nak kira ni. Okey, seterusnya B ya, murid-murid kita mesti mengira kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya ni apa ni rumus? Kita balik kepada tadi. Apabila cikgu menunjukkan bahawa indeks biasan ini boleh dihubungkaitkan dengan halaju, bermakna rumus indeks biasan kita adalah laju cahaya dalam vacuum bahagi dengan halaju cahaya dalam media. Maka kita akan dapat satu perkara yang menghubungkannya ialah kita hanya ada diberi 3/10 kuasa 8 meter per saat, dan soalannya inginkan kita cari apakah halaju cahaya dalam medium, iaitu halaju dalam plastik. Okey, dengan mengambil kira juga indeks biasan yang diberi 1.49, maka dengan menggunakan rumus 1 iaitu N sama dengan C bahagi dengan V, maka kita akan dapati ya, V adalah C bahagi N, dan gantikan semua nilai yang diberikan ini, akhirnya murid-murid akan dapat satu nilai yang lebih kecil daripada nilai C yang diberi. Logik lah kan? Okey, so itu adalah soalan yang mungkin melibatkan dipanggil penyelesaian masalah dalam pembiasan. Okey, berapa formula dah kita dapat Cikgu Ju? Berapa 5 deh. 5 dah formula dapat. Banyaknya. Mak ke berapa deh? 1, 2, 3 deh. Okey. Untuk N kita hanya dapat 1 C per V, 1 sin I bahagi sin R. 2 baru. Okey. Kau sekali dengan hak tadi. Itulah campur dengan hak tadilah hak ni kan. Ni
asal usul kita nak dapatkan N sama dengan sin I bahagi sin R. Itulah ya. Okey, sekarang kita cikgu sebenarnya buku teks dah tak ada dengan you all kan, tapi kita ada buku teks digital. Siapa yang belum khatam pada tahun lepas sila buka balik. Mungkin bila you all buka baru nampak balik ya, sebab cikgu bincang ni pun semua dalam buku teks punya sukatan ya. Okey, sekarang kita masuk dalam pembiasan ni juga. Kita akan bincangkan satu fenomena dalam nyata dan dalam ketara. Okey, yang ni murid-murid pun pernah tengok kan, bila ada objek dalam air ataupun kita letak kaki kita dalam air, kita akan nampak kaki tu terangkat ataupun dasar kolam tu nampak cetek, tiba-tiba termasuk tengok-tengok dalam sebenarnya. Okey. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Okey, sekarang cikgu mulakan dengan seorang lelaki yang melihat ikan. Lelaki yang berada di atas tebing ni melihat ikan yang berada di dalam air. Di dalam air. Jadi kita pun nak tahulah betul ke ikan yang dia lihat dalam air itu ikan yang sebenar. Okey, oleh kerana dalam kes ini murid-murid perlu kenal pasti yang mana objek ya. Okey, sekarang cikgu letakkan ikan ini sebagai objek dulu. Okey. Dan kaedah untuk kita kenal pasti bagaimana cara cahaya tu bergerak, mestilah cahaya merambat dari objek. So cikgu ambil satu garis ya yang beranak panah ini ya, daripada mata ikan. Katakan kalau tak nak mata pun ambil mulut tak apa. Okey, mulut ikan. Ataupun nak ambil start daripada ekor pun tak apa. Nak ambil dari sirip pun tak apa. Okey. Okey, kalau nak mata pun boleh mata. Okey. Jadi bila sampai ke sempadan medium, katakan ini adalah air. Ini adalah air. Ini adalah udara. Maka kita boleh katakan air ni L, lebih tumpat. Udara adalah K kurang tumpat. Okey, jadi kita nak pastikan berlaku pembengkokan cahaya tu, kita mesti lukis dahulu satu garis yang bertegak lurus ya, bertegak lurus dengan sempadan medium yang dinamakan garis apa tadi Cikgu Jo? Garis normal kan? Garis normal. Okey. Jadi barulah kita tentukan sama ada cahaya kita ni akan merambat, sama ada takkanlah tak bengkok kan? Sama ada dia bengkok ke sebelah mendekati normal ataupun menjauhi normal. Okey. Yang mana yang you all rasa menjauhi ke mendekati normal kalau LK? LK jauh. LK jauh. Okey. So daripada sini tak membengkok, sini dekat normal, jadi kita bawa ke sinilah. Okey. So sampailah ke mata pemerhati. Okey, good. Aisyah. Okey. Dan kita pun lukislah ya satu garis putus-putus. Cikgu kena guna pembaris sikit untuk lukis. Okay, cikgu guna pembaris dulu untuk lukis satu garis. Satu garis daripada mata pemerhati ni. Okay, you all betulkan hands on ni sama, boleh buat sama-sama sebenarnya. Okay. Okey, ambil pembaris ni, pastikan satu garis yang kita nak lukis ke ke ikan ni mestilah bersambung secara terus dengan inline lah, inline segaris dengan garis yang kita buat tu. Okey. So kat mana kita nak letak imej ikan? Tak boleh lagi selagi kita tidak lukis satu garis daripada mata ikan ni, ya, daripada mata ikan ni ke atas, tegak ke atas. Jadi tempat persilangan, ya, tempat persilangan antara
dua garisan ni, garisan putus-putus ni adalah tempat di mana imej ikan terbentuk. Okey, sekarang cikgu nak cari mana imej ikan cikgu Okey ni. Ada nusuk tadi. Okey, jadi kalau kita start dengan mata, maka ikan ni pun, imej dia pun, tempat persilangan ni mata jugalah. Okey, jadi kita berjaya melukis satu imej yang dilihat sebagai ikan oleh murid yang berada di tebing ni. Jadi apa yang dilihat itu bukanlah imej yang sebenar. Okey, kita pergi kepada keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ni bukan orang tengok ikan. Sekarang ikan tengok orang. Sekarang orang ni akan jadi apa? Orang ni akan jadi objek pula. Okey, cuba kita bayangkan kalau objek mestilah cahaya datang dari objek lah. Dan bezanya tadi anak panah ya. Okey, selepas itu seperti biasa kita lukis satu garis normal. So daripada garis normal ni kita lukis satu garis yang baru iaitu sinar biasan yang kita perlu tahu daripada udara ke air ya. Okey, maknanya udara K kurang tumpat I L. So KL dekat. Okey, bawah mendekati normal. Jadi dia boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Okey, so mendekati normal. Okey, clear Okey. Jadi sekarang kita nak tahu ikan ni nampak orang ni betul ke tempat dia nampak tu. Okey, kita bawa satu garis. Kalau nak lukis, ambil pembaris balik. Mari Hello Kitty cikgu ni. Cikgu Ci, mungkin kita boleh ingatkan pelajar, cahaya sifatnya bergerak lurus. Cahaya sebab tu kita lukis garis yang segaris dengan cahaya daripada objek. Betul. Okey, jadi inilah sebab kita lukis cahaya yang segaris dengan objek ya. Okey. Bagus. Garis putus-putus yang cikgu lukis ni akan sampai ke belakang, dan satu lagi ingat kita kena ada satu lagi garis yang tegak daripada objek ke atas. Jadi kita dapati bahawa garis ini akan bersilang. Jadi tempat persilangan itu adalah tempat di mana objek imej yang terbentuk, yang dinampak oleh ikan ini adalah imej orang ini berada di sini. Kalau kita start dengan mata, tempat persilangan tu pun mata lah. Kalau topi, topi lah. Okey. So cikgu harap ikan ni tak salah tangkap lah, ikan piranha lah dah. Dia makan. Okey. Jadi sebenarnya cikgu pernah tengok soalan macam ni, keadaan imej masih sama dengan objek. Keadaan imej masih sama ya. Dari segi saiz sama, dari segi warna pun sama, dia tak jadilah warna lain. Apa lagi nak tanya? Okay, good. Faham ya? Okay, jadi cikgu pernah tengok soalan yang mana haiwan laut ataupun haiwan air yang mencari mangsa di udara. Contohnya serangga yang sedang terbang lah. Masa tu ikan ni kalau dia belajar fizik hari ni, maka dia boleh agak kat mana dia kena terkam haiwan tersebut ataupun serangga tersebut. Dia kena pancutkan air. Dia kena bajet kat mana sebenarnya. Apa yang dia lihat tu adalah imej saja. Okey, seterusnya kita lihatlah sekali lalu ya. Bagaimana eksperimen yang menghubungkan, cikgu tertinggal. Okey, apa yang kita boleh dapatkan daripada sini ialah satu istilah yang dipanggil dalam nyata dan dalam ketara. Okey, daripada permukaan ke imej ni,
Okey, cikgu labelkan dia sebagai H kecil. Okey, sebab apa? Ini adalah dalam ketara. Okey, manakala daripada permukaan ke objek adalah H besar iaitu dalam nyata. Dan satu lagi perkara yang kita dapat di sini ialah satu rumus yang menghubungkan antara dalam nyata dan dalam ketara. Sekali lagi, indeks biasan N adalah bersamaan dengan H besar ni iaitu dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Kenapa dalam nyata? Sebab dalam nyata ni H lebih besar daripada dalam ketara dan akan menghasilkan indeks biasan air ni yang lebih besar daripada 1. Mesti lebih besar daripada 1 lah sebab N udara ni adalah 1 ya. N udara adalah 1. Okey. Boleh? Jadi berapa dah formula kita dapat tu untuk N? Dah 3 dah tak? 3 dah. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana eksperimen ataupun radas yang diperlukan dalam eksperimen untuk menentukan dalam nyata dan dalam ketara. Seterusnya kita dapat mengukur berapakah indeks biasan bagi cecair yang kita letakkan dalam bekas ni lah, iaitu cecair lah. Ataupun sebenarnya kalau dulu kita buat juga eksperimen yang menggunakan bongkar kaca. Okey, kaki retort ya, kaki retort. Okey. Yang diapit dengan pembaris yang diapit pada kaki retort dan yang ini ni cikgu boleh laras ya, cikgu boleh laras ke atas dan ke bawah ni. Okey, kenapa cikgu boleh laras ni? Sebab dalam eksperimen ini pada mulanya kita letakkan satu cecair, Okey, cecair yang sedikit. Apa maksud cecair yang sedikit tu? Cecair yang sedikit menunjukkan bahawa nilai dalam sebenar iaitu H ya, H adalah kecil. Okey. Apa yang kita nak apabila kita letakkan mata kita pada kedudukan ini dipanggil kedudukan apa Jo? Kedudukan tanpa ralap ya. Kedudukan image tanpa larak parallax. Okey. Kita akan perhatikan bahawa satu image yang selari ya dengan inline ya, inline dengan image yang selari dengan jarum ni lah, jarum penunjuk ni. Okey, maka di situlah ya. Yang ni image ya, cikgu tulis sini image lah dah, image yang mula-mula lah. Sebenarnya ini adalah objek, lupa nak cakap Objek ni mungkin duit shilling ya, kita letak bawah ataupun pin ya. Okey, apabila kita nampak keadaan ini berlaku ya, selepas kita letak mata di tempat tu, maka kita akan ukur satu kuantiti yang dipanggil Y ya, iaitu daripada ni dah daripada pembaris ni dapat Y. Okey. Jadi daripada Y tu kita boleh cari apakah H ya, iaitu dalam nyata dalam ketara. Okey, macam mana nak kira H ni? H adalah H besar ni iaitu dalam nyata ni tolak dengan Y. Okey. Jadi sebagaimana kita buat eksperimen lain ya, kita mesti memastikan kita ulanglah eksperimen tu. Sebab kalau kita tak ulang, kita tak dapatlah rumusan ataupun nilai yang kita nak cari iaitu N ni. Iaitu indeks biasan bagi cecair ni. Okey, cikgu tambah air, cikgu tambah air, cikgu tambah. Setiap kali cikgu tambah air 5 kali sampai 5 keadaan, cikgu akan nampak ya berlakunya perubahan image ni akan jadi semakin cetek lah ya. Okey, bermakna
kita akan dapati cikgu buat ni satu rumusan, okey, di mana you all kena pandai bacalah keputusan ni sebab kita dah tak buat di makmah sebenar Okey, apabila dalam nyata bertambah, nampak? Okey, iaitu 5 bacaan ni, didapati nilai Y bertambah dan nilai H juga, H kecil juga turut bertambah. Okey, so cikgu harap you all clear, nampak ya keputusan daripada eksperimen tadi. Dan akhirnya daripada eksperimen tersebut, kita dapat satu graf, iaitu kita plot lah graf H melawan H. Okey, yang mana paksi Y adalah H, paksi X adalah H. Okey. Dan daripada graf ini juga kita boleh mengira kecerunan graf, okey, dengan melukis sebuah segitiga, dan kita dapati bahawa nilai kecerunan graf ini adalah 1.32. Okey. Dan ini sebenarnya merupakan indeks biasan bagi air yang kita gunakan ataupun cecair yang kita gunakan dalam eksperimen tadi. Okey, selain daripada itu, kita dapati bahawa semakin tinggi dalam nyata, semakin tinggi juga dalam ketara. Okey, this is satu eksperimen yang menghubungkan. Okey, seterusnya kita ada soalan lah. Okey, soalan ni pun kita hurai je lah, cikgu dah buat ni, cikgu dah tengok contoh dalam buku teks kamu. Okey, di mana soalan yang mungkin dia soal kita ialah apabila diletakkan duit shilling seperti eksperimen kita tadilah ya. Okey, diperhatikan mengandungi satu larutan. Larutan ni adalah yang biru ni. Kiralah apa dia, asalkan cecair. Okey, imej shilling kelihatan pada satu ketinggian. Okey, ni imej ni pada ketinggian yang sama dengan 2/7 daripada kedalaman larutan. Okey. Dan berapakah soalannya, isunya adalah berapakah indeks biasan larutan itu. Okey, bermakna kita dikehendaki mencari berapakah N kat sini. Okey, dengan berbantukan formula yang telah kita perolehi untuk mendapatkan H adalah H ketara, H nyata tolak dengan nilai Y yang kita ukur ni, iaitu jarak daripada imej ke dasar bika imej ke dasar bika. Okey, dan kita dapati H adalah 5/7 H. Okey, dan dengan menggunakan rumus indeks biasan adalah dalam nyata bagi dalam ketara, gantikan nilai tersebut dan kita akan perolehi satu nilai indeks biasan 1.4. Okey. Okey dah. Seterusnya, banyak lagi ni cikgu nak bincang ni. Waktu cikgu dah laju sikit. You all lah ni hari ni digest. Digest dengan train to Busan. Kita nak pergi Busan. Dah laju. Okey, seterusnya 6.2 dah ni. Kita dah masuk satu konsep baru. Tadi pembiasan tertinggal dulu. Okey, dalam pembiasan kita dah dapat 3 formula, iaitu apa-apa tu. Yang kedua ni ialah pantulan dalam penuh. Okey, untuk pantulan dalam penuh ni juga ada rumus yang akan kita perolehi, iaitu pertama kita kena kenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan satu sudut ataupun satu kuantiti fizik yang dinamakan sudut genting. Dan sudut genting ni simbol dia C kecil kemudian kita nak tengok apakah hubungan sudut genting dengan indeks biasan. Tak tinggal lagi indeks biasan ni. Okey. Iaitu N sama dengan 1/sin C. Okey, ini adalah formula yang keempat yang akan kita jumpa. Okey, berkomunikasi untuk menerangkan fenomena semula jadi. Okey, kenapa kita belajar pasal pantulan dalam penuh pula? Tadi dalam nyata dalam ketara. Okey, sekarang pantulan dalam penuh pula. Okey, bagaimanakah ianya digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dan akhir sekali kita tak tinggallah satu permasalahan matematik dalam pantulan dalam penuh. Jangan bimbang sebab semuanya ada rumus. Okey. Rumus pula mudah je ni. Okey, cikgu perkenalkan dulu apakah pantulan dalam penuh. Okey, kalau kita tengok formula eksperimen ni,
Okey. Ni eksperimen yang cikgu baru buat petang tadi. Murid-murid tengoklah. Allah, kenapa ni? Sekejap. Terkeluar sekejap. Okey, cuba tengok cara bagaimana kita nak dapatkan pantulan dalam penuh ni. Tak boleh lagi. Wait, tunggu sekejap. Maaf. Ada lagi. Okey, line ya. Okey, minta maaf, ini adalah technical problem lah. Kadang-kadang line tu boleh memutuskan kita dah sharing ni. Okey, sorry. Okey. Okey, dalam eksperimen ini cikgu menggunakan kotak sinar cahaya laser ya, yang boleh memancarkan sinar dalam 1, 2, 3. Okey, kita guna satu saja alur untuk eksperimen ini. Okey, ni adalah bongkah semi bulatan. Okey. Kemudian Di perspek ya, bukan kaca. ditujukan dengan sudut yang kecil. Okey. Dan kita dapati bahawa cahaya ni membengkok ya. Okey, kemudian sinar terbias itu makin menjauhi normal dan Tak dengar. sampai ke tahap Tak dengar. sinar terbias Tak apa. 90 darjah. Okey, Dengar. Sudut Okey, ada murid yang tak dengar tu mungkin ada setting ataupun dia kena pakai earphone baru dengar. 45 darjah ni. Dan kemudian bila kita besarkan lagi melebihi 45 darjah walaupun sikit, tapi dah total internal reflection. Okey, inilah yang dikatakan pantulan dalam penuh. Okey, so cikgu cepatkan dah daripada awak nampak dah yang sebenar tadi. Ini adalah contoh bagaimana kita nak dapatkan pantulan dalam penuh ni. Pada awalnya apabila kita menggunakan gelas semi bulatan ni, bongkah kaca semi bulatan, kita dapati sebenarnya tidak berlaku pembiasan di bahagian ni. Tetapi apabila keluar daripada semi bulatan dengan menggunakan KL dekat tadi dan LK jauh, sekarang ni LK. Okey, syarat untuk mendapatkan pantulan dalam penuh, kita ambil kira yang ni, bukan daripada sini ke sini, tapi daripada gelas blok ke udara. Jadi of course dia adalah LK, jauh ya. Jauh-jauh, lepas tu bila kita besarkan lagi sudut, dia akan lagi jauh sehingga kan mencapai satu tahap iaitu berlakunya sudut 90 darjah untuk sinar bias. Okey. Kalau murid-murid perhatikan, sebenarnya tadi semasa pembiasan biasa pun sudah ada satu pantulan yang lemah ni, sinar pantulan yang lemah kan. Okey, sebab itulah bila berlaku pembiasan sampai sudut bias ni 90 darjah, masih ada lagi sinar pantulan yang lemah. Okey, dan sudut ni sebenarnya adalah sudut bukan I biasa, tetapi I ni sudah menjadi C ataupun critical angle ataupun sudut genting. Okey, C adalah sudut genting. So apa maksud sudut genting? Sudut genting ialah sudut 7 yang menyebabkan sudut bias 90 darjah. Jadi Cikgu Ju ada tips tak nak? Kak Ji, Cikgu Ji, kita kalau kalau anak-anak nak mudah ingatlah. Kita guna CIR 90. CIR 90. CIR 90 maksudnya sudut genting ialah sudut 7 apabila sudut bias sama dengan 90 darjah. CIR 90. Jadi itulah sudut genting. Ingat So ingatlah semua. Ingat
CIR CIR 90. Okey. Kemudian apabila kita besarkan lagi ya sudut 7 ni melebihi sudut genting dah pula. Masa ni lah akan berlakunya total internal reflection. Sudah tidak ada sinar terbias tetapi sinar ini bergabung menjadi sinar pantulan dalam penuh yang kuat ataupun intensiti dia tu adalah tinggi. Yang mana sudut ni mestilah sama dengan sudut ni sebab pantulan ya, hukum pantulan sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey. Seterusnya kita dapat buat kesimpulan bahawa pantulan dalam penuh ni syarat dia ialah pertama cahaya merambat medium ketumpatan optik tinggi ke medium yang berketumpatan optik rendah. Okey, dan sudut genting saat ni Cikgu Joy ada sudut genting ni adalah C dah. Itu sudut 7, dia sudut 7 yang menyebabkan sudut bias 90 darjah. Okey, seterusnya apa? Adakah sudut genting ni bergantung kepada indeks biasan medium? Ya, sebab kita akan dapati bahawa apabila kita tengok sini, apabila kita nak guna rumus yang kita dah tahu tadi iaitu N sama dengan sin I bahagi sin R. Okey, sin R. Okey, sin ni adalah lebih besar daripada lebih kecil daripada sudut 90 darjah. Okey. Bermakna kalau kita nak letak I ni, kita kena letakkan dia sudut bias ni iaitu sin 90 darjah bahagi dengan sin sudut genting. Sebab apa? Sebab sudut genting ni dah lebih kecil daripada sudut 90 darjah. Maka dia kena letak kat bawah supaya N ni ataupun sudut indeks biasan bagi kaca ni lebih daripada 1. Boleh faham? Okey, akan menghasilkan hubungan iaitu N sama dengan 1 bahagi sin sudut genting. Okey, tu maksudnya hubungan antara indeks biasan dan sudut genting. Okay. Cikgu J, ada satu petua tips nak mudah ingat hubungan antara indeks biasan. Rho and C view. Rho ketumpatan rho N indeks biasan CV. Rho and CV. Apa maksud dia ni? Rho tu ketumpatan, ketumpatan tinggi, indeks biasan tinggi, sudut genting kecil, hal laju rendah. Tinggi-tinggi, rendah-rendah. Rho and C view. Okey. Ini hubungan murid-murid. Maknanya semakin bertambah ketumpatan satu medium tu, indeks biasan dia pun besar. Okey. Tapi sudut genting dia kecil. Laju kecil. Okey, cikgu akan bagi satu contoh depan ni. Laju rendah. Okey, laju rendah sebab ketempatan tinggi kan tadi kita dalam pembiasan tadi kita dah kukuh dah pemikiran kita tentang kefahaman kita tentang hubungan ni iaitu sudut hal laju dan ketempatan. Okey, jom kita tengok fenomena sikit. Light slows down as it goes from air to glass and causes the ray of light to bend. This is called refraction. Each colour in a ray is bent at a different angle, allowing 7 colours to be seen. The red light gets bent the least, while the violet light bends the most. Sunlight, therefore, is key to the science of rainbows. Light travels more slowly through water than air, so that raindrops act as prisms, bending, separating, and reflecting the light that shines through them. We can see. Okey, itu salah satu contoh bagaimana you all nak faham cerita tentang fenomena semula jadi bagi pantulan dalam penuh. Dan yang keduanya ialah kejadian ni. Rasa ramai yang pernah tengok. Okay. Ada air ataupun tak ada air tu. Adakah musim banjir tu? Sebenarnya ia adalah musim kemarau yang sangat panas apabila kita berada di atas jalan raya yang mana kita nampak macam ada air tapi bila sampai dekat hilang air tu. Okay, ini adalah kejadian logam
maya. Okey, begitu juga yang ni, ya, murid-murid perlu tahu cerita dia dengan cara melukis gambar rajah dulu dan kemudian memahami apakah konsep awan ini sebagai objek sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat tadi adalah image bagi awan yang kat bawah ni, ya, image bagi awan ni. Okey, bagaimana image awan yang dilihat oleh mata kita ni, mata pemerhati ini boleh kelihatan. Okey, ini adalah kerana setelah kita memahami bagaimana pembiasan berlaku, ya, iaitu apabila cahaya datang dari objek, ya, kita ada sebut tadi ia akan merambat menjauhi garis normal jika sekiranya udara kawasan sejuk ke udara kawasan panas. Maksudnya kalau kawasan panas L, sejuk K. Yang sejuk L lebih tumpat. Itu yang kena tahu. Okay, cikgu harap semua bolehlah lepas ni. Ya, bila faham yang ni maka berlakunya akhir sekali kejadian pantulan dalam penuh. Dia sepatutnya mula-mula sekali dia jauh-jauh, lama-lama terpantul dalam penuh. Jadi apa yang sampai ke mata kita ni adalah yang kita lihat image yang kita sambung ni supaya kita buat yang ikan tadilah, ya. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid boleh faham lah walaupun cikgu kecek cepat ni sebab cikgu juga banyak lagi nak ayat benda lain. Okey, dan aplikasi tadi fenomena, ya, dua fenomena pelangi dengan logam maya. Okey, yang ketiga ni adalah aplikasi iaitu periskop berprisma. Okey, pernah tak murid-murid tengok periskop ini? Okey, dan ini merupakan, cikgu ingat kalau form 2 dah buat projek ni untuk periskop berprisma ni. Okey, di mana dalam prisma ni disusun secara begini untuk menghasilkan pantulan dalam penuh. Sini berlaku, sini berlaku. Di setiap kali dia sampai sini akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, dengan syarat sudut ni mesti lebih besar daripada sudut genting, ya. Sudut 7 ni mesti lebih besar daripada sudut genting prisma ni. Okey. Seterusnya dalam perubatan, dalam telekomunikasi, okey, kita pernah dengar optik fiber ataupun gentian optik yang mana cikgu besar sikit lalu bacalah waktu dalam buku teks digital dah lepas ni. Okey, cuma kita nak fahamkan bagaimana sebenarnya gentian ni diperbuat daripada dua lapisan. Yang kelabu ni yang dalam dipanggil, yang biru tu adalah yang luar. Okey, untuk menghasilkan pantulan dalam penuh, kita mesti mengikuti, kita mesti memastikan bahawa cahaya yang merambat ni, cahaya laser ni, ya, cahaya laser yang merambat ni, bila dia masuk ke dalam medium ni, dia tak akan keluar macam tu. Okey, dia tak akan keluar tu. Okey, tetapi dia setelah mematuhi, ya, setelah mematuhi prinsip pembiasan tu, ya, dan pantulan dalam penuh, ya, maka bila I ni lebih besar daripada C, maka akan berlaku pantulan dalam penuh. Jadi bermakna syarat dia kat dalam ni mesti medium ni lebih tumpat, ya, lebih tumpat yang dalam ni daripada yang luar. Ketumpatan lapisan luar ni yang ni, yang biru ni. Okey, barulah boleh berlaku pantulan dalam penuh. Dan akhir sekali katalah doktor nak buat endoskop lah, dia panggil dah endoskop, nak tengok organ kita kat dalam ni elok ke tak, ya. Allah, hati takkan warna hitam. Okey, hati biasa merah. Okey, jantung ni, jantung. Okey, jadi kita akan nampak jantung tu betul-betul macam jantung, ya, bukan kata blur-blur. Sebab apa? Sebab tenaga yang dipindahkan daripada cahaya laser ni tak keluar. Dia tak keluar tetapi pantul dalam penuh dalam medium dalam bahagian dalam tu dah. Okey. Dipantulkan berulang-ulang kali. Gitu. Berulang-ulang kali. Jadi image yang kita dapat tengok dalam TV tu seperti yang kalau you all pergi scan ke apa tu adalah sangat clear, ya, jelas. Okey. Yang seterusnya ialah aplikasi di jalan raya lah, ya, untuk menjimatkan tenaga. Takkanlah kita nak pasang bateri semua ni. Okey, jadi pemantul yang dicipta ni adalah apabila cahaya sinar cahaya masuk,
maka pantulan akan berlaku dan nampak macam nyalaan ya di atas jalan raya ni. Okey, seterusnya. Apa dia ni? Okey, hitung sudut genting intan. Soalan ni dah. Hitung sudut genting intan. Jika indeks biasan intan adalah 2.42, maka kita gunalah formula sin C sama dengan 1/n ataupun n sama dengan 1/sin C. Okey. Dan akhirnya kita akan dapat satu nilai sudut genting bagi intan. Okey, itu 24.4 darjah. Besar ke kecil ni sudut genting intan ni? Kecil. Kecil ya. Okey, sebab apa kita nak kecil? Okey, untuk intan ni ada kita kena check lah sama ada esok lah you all akan terlibat dengan majlis pertunangan ke apa ke dah. Jadi kalaulah orang bagilah intan tu betul-betul intan ke ataupun intan tiruan, kita boleh check kat sini ya. Okey, yang mana kalau kita letakkan di bawah cahaya, kalau intan tu adalah intan Swiss yang bukan original intan, dia akan keluar cahaya pelangi ya, akan keluar cahaya pelangi. Tetapi kalau intan tu adalah betul-betul intan yang original, dia tidak akan keluar cahaya pelangi. Ini adalah kerana pantulan dalam penuh yang berlaku dalam intan tu adalah berlaku kerana cahaya yang masuk tak kira dengan sudut apa pun dah berlaku pantulan dalam penuh. Sebab apa? Sebab C kecil. So intan memerlukan intan mempunyai indeks biasan yang besar ke kecil tadi? Indeks biasan dia? Besar kan? N besar. N besar. Kecil. Sudut genting kecil. Okey, cikgu tak ada nak lukis dah tu sebabnya masa tak cukup dah ni. Okey, so kesimpulannya you all tahulah tadi kita ada belajar N yang pertama adalah sin I bahagi sin R lagi. N sama dengan C bahagi V. N sama dengan H besar bahagi H kecil, dan akhir sekali N sama dengan 1/sin sudut genting. Okey, kalau ingat hak ni maka marilah soalan macam mana pun kamu boleh buat. Okey, bila kita nak pakai ni bergantung kepada soalan dan yang diberilah ya, nilai ataupun kuantiti yang diberi. Okey, ini selesai yang saat ni lah dah. Okey, dan akhir sekali cikgu ucapkan selamat. Cinta memang cikgu ucapkan selamat belajar tentang kanta dengan Cikgu Ju. Okey, Cikgu Ju boleh mula share screen Okey, terima kasih Cikgu Ji. Okey, dalam masa setengah jam Okey. Mecut. Cikgu nak mecut ni. Okay, ready lah Kak? Stay focus, stay tuned. Okey, Kak Ji. Kak Ji dah stop. Okey, sekejap. Okey dah. Okey. Cikgu nak mecut ni dah. Okey, untuk pengetahuan, Cikgu Ju akan meneruskan dalam pembentukan imej oleh kanta dan juga formula kanta nipis. Sikit je lagi. Sabar semua. Okay, sabar. Kita nak berjaya kena sabar. Okey, nampak ke Cikgu share ni? Okay, nampak. Okey, sebab tadi Cikgu tanya awal-awal tadi, bahagian mana awak rasa susah untuk jawab soalan bab cahaya ni? Ada yang jawab nak menentukan imej. Okey, nak menentukan pembentukan imej oleh kanta deh. Okey, jadi untuk pengenalan awak dah tahu kanta ni ada dua jenis lah, kanta cembung dan juga kanta cekung. Jadi kanta ni adalah bahan yang lut sinar, semua orang tahu, sama ada kaca, kepribadian perspek ataupun plastik Dan sekurang-kurangnya satu permukaannya adalah melengkung. Macam permukaan yang ada dekat skrin cikgu sekarang ni adalah kedua-duanya melengkung Jadi yang melengkung bucik keluar ni, yang keluar ni melengkung keluar ni, ini adalah kanta cembung. Yang cekung ni, yang kurus ke dalam ni, ini adalah kanta cekung. Okey,
kanta yang mana penumpu, yang mana pencapah. Jadi kanta cembung ni kita panggil dia sebagai kanta. Okey, kanta penumpu deh. Okey, kanta cembung kita panggil dia sebagai kanta penumpu. Sebab apa? Sebab cahaya yang melalui kanta cembung ni dia akan menumpu pada satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus. Titik fokus ni titik paling soho sekali lah, paling glamour sekali. Sebab semua sinar selari akan tertumpu padanya selepas melalui kanta. Jadi titik fokus ni adalah titik paling hot sekali dah. Jadi sebab tu kanta cembung kita panggil dia sebagai kanta penumpu dah. Sebab bila sinar selari masuk melalui kanta tu dia akan menumpu pada titik fokus. Dan kanta cekung kita panggil dia sebagai kanta pencapah. Sebab apa? Sebab sinar selari masuk atau melalui kanta cekung tu dia akan kelihatan seolah-olah mencapah daripada satu titik iaitu titik fokus. Jadi lalu kanta cahaya tu dicapahkan tetapi seolah-olah datang daripada titik fokus. Okey, macam ni lah. Okey, ni kita panggil sinar selari ni dah. Ni kita panggil sinar selari dah. Okey, sinar selari bila lalu ikut kanta, ingat dah, nak lalu ikut kanta tu, bila dia kena paksi kanta ni barulah dia akan membengkok dah. Kena lalu tulis kanta dulu. Paksi kanta nama dia dah. Ni prinsipal exist, paksi utama. Okey, lalu paksi kanta barulah dia akan membengkok dan untuk kanta cembung awak tahulah dia akan menumpu pada titik fokus F. Dan untuk kanta cekung, ni lah kita ayat tadi. Sinar selari ni bila dia lalu ikut kanta ni, okey, kena pada paksi kanta dia akan dicapahkan tapi seolah-olah dia datang daripada titik fokus. Sebab tu cikgu kata titik fokus ni titik paling hot sekali. Sebab apa? Sebab semua sinar selari akan tertumpu padanya selepas mengalami pembiasan lah kalau untuk kanta dah. Okey, selepas cahaya tu melalui kanta dah. Okey. Untuk istilah optik ni saya rasa awak tahu belaka dah ni. Okey, kalau pusat optik O, optical center dah. Duduk dekat tengah-tengah ni. Okey, O, optical center. Okey, paksi utama awak tahu dah. Okey, ni principal axis, paksi utama. Okey, paksi kanta cikgu ayat tulis saat ni, tulang kanta saat ni. Okey, titik fokus, titik paling hot F besar. Jarak objek U dah. Jarak objek di mana kita letak objek. Contohnya cikgu letak sini objek. Jadi cikgu letak sini objek, jadi jarak daripada objek ke O ni adalah ini adalah F. Daripada pusat optik daripada O optical center kepada F titik fokus, ini adalah panjang fokus. Jadi jarak objek ni sinilah juga U. Okey, kalau nak mudah ingat objek U, A-E-I-O-U, objek U. Tak tukar adalah dengan image. Jarak image adalah V. Iaitu jarak di antara image dengan pusat optik kanta. Dan panjang fokus cikgu dah mention tadi iaitu daripada O kepada titik fokus. Kita bagi simbol sebagai F kecil. Okey, cuba awak tengok. Titik fokus kanta adalah nyata. Okey, awak tengok dah. Cikgu lukis mata sini. Okey, kalau cahaya tu jatuh dekat dengan mata, area mata, bukan opposite dengan mata, maka itu adalah nyata. Okey, macam kanta cekung. Sekarang ni titik fokus duduk sini, cahaya tu sini. Jadi ini adalah maya. Jadi titik fokus bagi kanta cembung adalah nyata dan titik fokus bagi kanta cekung adalah maya. Awak ingat gini ya, kalau mata duduk alik mata nyata. Opposite dengan mata maya. Okey. Satu lagi awak, ramai pelajar dia keliru pusat optik ni. Okey, awak kena ingat gini ya. Kalau kanta dia ada pusat optik. Okey, cikgu bagi mudah diingatlah. PC okey. PC okey. Okey, kalau untuk cermin dia ada P pole. P untuk cermin, O untuk kanta. PC okey. P pole untuk cermin, O untuk kanta dah. Jadi kalau awak ingat kalau cermin mesti ada pole, mesti ada kutub cermin. Kalau kanta mesti ada O, optical center ataupun pusat optik. PC okey. P untuk cermin,
O untuk kanta deh. Okey. Ni ya ramai yang tanya cikgu tadi. Okey, macam mana kita nak menentukan kedudukan image dan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta? Jadi awak kena tahu sekurang-kurangnya 2 sinar deh. Sebab apa? Sebab bila kita lukis tempat di mana berlakunya persilangan kedua-dua sinar itu adalah tempat terbentuknya image. Jadi kena tahu sekurang-kurangnya 2 sinar. Untuk sinar itu bersilang pada satu titik. Okey, sinar mana? Okey, kalau kanta awak guna sinar paling mudah lah. Lalu ikut O, dia akan pergi straight. Okey, sinar yang kedua. Okey, nampak dia? Lalu ikut O, dia pergi straight. Okey, sinar yang kedua, selari paksi utama. Okey, kena paksi kanta, dia akan lalu F. Okey, samalah juga untuk kanta cekung. Lalu O, pergi straight. Okey, selari paksi utama. Okey, dicapahkan tapi seolah-olah datang daripada F. Tapi kanta cekung ni jaranglah soalan tu baik. Sebab kanta cekung ni, ciri image dia sentiasa KTM. Kecil, tegak, maya. Kecil tu diperkecilkan. Diminish. Tegak, maya. Sentiasa dah. Sentiasa KTM. Tetapi untuk kanta cembung, ciri image-nya akan berubah mengikut kedudukan objek. Okey. Ni cikgu nak beri tips lah buat kau. Nyata mata. Okey, kedudukan objek ni ada 6 deh. Okey, cuba awak tengok. Yang pertama adalah pada infinity. Okey, yang kedua adalah lebih daripada UF, 2F. Yang ketiga sama dengan 2F. Okey, yang keempat antara F dengan 2F. Yang kelima sama dengan F dan yang keenam kecil daripada F. Okey. Jadi gini, cikgu nak share tips. Okey, tips tu nama dia nasi kerabu lebih sedap. Nasi kerabu sedap daripada nasi belauk dah. Nasi kerabu sama sedap nasi belauk. Tu dah. Kalau kata ni nasi kerabu dah sahur deh. Bogong dalam kaki malah betul. Nasi kerabu sama sedap nasi belauk. Okey dah, cikgu share tips tu. Okey, sekejap dah. Okey. Okey, nampak kau whiteboard cikgu share? Sekejap. Nampak cikgu Ji? Apa? Nampak kau whiteboard ni? Nampak awak whiteboard ni? Selepas ni kita akan ada quiz Kahoot . Jadi stay fokus apa yang cikgu cakap tu dan kita akan cuba jawab dengan baik lah. Dan pemenang akan diumumkan untuk mendapatkan hadiah ya. Okey, sabar. Sorry, cikgu disconnect sana ni. Okey. Okey. Okey, sambung balik. Boleh sambung cikgu balik. boleh perlahan sedikit, saya kurang jelas. Kejap dia Najwa. Okey. Cikgu Ji, boleh nampak Ya. skrin? Boleh nampak ke skrin? Okey, nampak dah. Nampak dah? Okey, Ya. kalau saya share, okey. Kejap Okey, kejap. Kak Ji jadikan Ju host kejap. Okey, Ju. Okey, Nampak? ada. Okey, nampak. Nampak Nampak whiteboard. Okey, Nampak whiteboard? nampak. Okey. Awak, katakanlah awak susah nak ingat 6 kedudukan enam kedudukan objek ni, okey. Jadi awak boleh lukis satu garis iaitu mewakili paksi utama dan juga paksi kanta deh. Tapi kena ingat, ciri-ciri image ni hanya sah untuk kanta cembung dengan cermin cekung . Okey, jadi kedudukan objek yang pertama adalah pada infinity. Okey, yang kedua adalah lebih daripada 2F. Yang ketiga adalah sama dengan 2F. Yang keempat antara F dan 2F. Yang kelima sama dengan F. Yang keenam kurang daripada F. So kita ada 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kedudukan objek. Okey, awak pun lukis tabel. Okey. Awak lukis tabel. Yang pertama infinity, objek pada infinity. Yang kedua objek lebih daripada 2F. Yang ketiga objek sama dengan 2F. Yang keempat objek antara F dan juga 2F. Yang kelima objek sama dengan F. Dan yang keenam objek kurang daripada F. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada 6 kedudukan objek. Okey. Jadi sekarang ni, okey, kita guna pembaris. Okey, guna pembaris. Kita couplekan dua-dua. Setiap kedudukan objek ni, okey, awak bahagi dua dah. Couple setiap dua. Okey, yang ni pun 2. Okey, bawah sekali pun 2. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang tengah-tengah ni dia clash. Pisah. Pecah 2. Okey. Jadi awak subjek apa paling susah sekali awak rasa? Mesti jangan jawab matematik tambahan, betul tak? Jadi MTB duduk bawah. MTB. M ialah maya, T ialah tegak, B ialah besar. Tapi kita kena tulis diperbesarkan. MTB, maya, tegak, besar. Dan untuk sama dengan F, okey, image-nya adalah infinity MTB. Okey. Okey, jadi maya lawannya adalah nyata. Tegak lawannya adalah songsang. Jadi kat sini ni semua NS belaka. Nyata, songsang, nyata, songsang. K, nasi kerabu, sama sedap, nasi belauk. Okey, NSK, NS sama, NSB. Okey, nyata, songsang, kecil. Tapi kita kena tulis nyata, songsang diperkecilkan, diminish. Nyata, songsang, sama saiz. Nyata, songsang, besar, infinity, MTB. Maya, tegak, besar. Okey, jadi awak dah ada table yang awak boleh guna untuk menentukan ciri image. Jadi dengan adanya table ni, memudahkan awak untuk jawab soalan . Okey, contohnya. Okey, awak tengok contoh soalan ni daripada buku teks awak ni. Okey. Soalan ni soalan kebak. Okey, dia tanya, dia suruh lukis satu rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana image dalam rajah tersebut terbentuk. Jadi kita nampak sekarang ni, image tu jadi tegak. Okey, tegak. Okey, lepas tu image tu besar. Okey, jadi kalau tegak besar mestilah satu lagi maya, MTB. Jadi satu-satunya MTB ialah pada kedudukan kurang daripada F. Okey, jadi kurang daripada F, kita lukislah rajah sinar kita, lukis paksi utama. Ingat dah, ni paksi utama. Principal axis. Okey, lepas tu kita lukislah paksi kantar . Okey, Jo, suara Jo agak putus-putus. Cuba Jo tutup kamera. Jo. Tutup kamera. Rasa lain ni. Cikgu Jo, sekejap. Cikgu Jo. Ya. Cikgu Jo. Ya, saya. Dengar ke? Tutup kamera dulu sekejap sebab takut. Sebab kamera tu jadi line tak berapa. Jo off kamera dulu. Jo off kamera. Jo off kamera. Kejap. Stop video . Okey. Stop video je. Okey. Okey, jadi sekarang ni clear . Okey, kalau kita nampak dekat rajah ni, kita dapati image yang ditunjukkan adalah tegak, besar. Jadi satu lagi mestilah maya. So MTB. Dan daripada jadual, kita dah tahu MTB mestilah objek duduk kurang daripada F. Okey, jadi kita perlu lukislah paksi utama, okey, paksi kantar dan juga objek yang berada pada kedudukan kurang daripada F. Okey, sekarang kita nak lukis rajah sinar . Okey, kita guna sinar selari paksi utama lalu F. Okey, ingat dah ini kantar. Kantar
cahaya akan menembusi kanta, mengalami pembiasan. Selari paksi utama, kena paksi kanta, dia akan lalu F. Okey, lalu F. Okey. Selari paksi utama, lalu F. Okey. Okey. Jangan lupa lukis anak panah dah, menunjukkan cahaya masuk dan keluar. Okey, sinar yang kedua. Okey, lalu O. O duduk sini dah. O ialah optical center ataupun pusat optik. Okey, kita guna sinar yang kedua, lalu O. Lalu O dia akan pergi straight je. Okey. Okey. Okey, yang nak tengok jadual pembentukan image oleh kedudukan objek yang berbeza je. Dia nak tengok balik. Lepas ni dah tunjuk. Lepas ni cikgu bagi awak snap mata. Awak snap gambar tu. Dah. Okey, so kita lukis garisan putu-putu di bahagian atas. Sebab di bahagian bawah ni, sinar ini tidak mungkin akan bertembung. Tidak mungkin akan bersilang. Dia akan bersilang pada bahagian atas. Okey, jadi kita sambunglah garisan hak biru dengan merah ni alik atas. Okey. So, lukis garisan putu-putu. Okey, dah nampak ada persilangan. Jadi, tempat di mana bersilangnya kedua-dua sinar itu adalah tempat terbentuknya image. Okey, kita nak lukis dia kena lukis gini dah. Ambil pembaris awak, okey. Ambil pembaris awak, lukis daripada paksi utama ni naik atas. Okey. Sini topi dia. Topi dia. So, tadi ni objek. Jadi, ini adalah image. Okey, ni mata. Jadi, kalau opposite dengan mata, mestilah maya. Kalau duduk sebelah mata, baru nyata. Maya. Okey, objek ke atas, image ke atas. Tegak. Okey, objek kecil, image besar. Besar. So, betul lah MTB. Tapi kena tulis besar ni, kena tulis diperbesarkan. Dah? Diperbesarkan. Enlarge. Dah? Diperbesarkan. Jangan tulis besar saja, kena tulis diperbesarkan. Enlarge. Okey, jadi jadual ni, dah, jadual ni sangat membantu awak untuk jawab soalan objektif dan juga soalan struktur yang melibatkan awak kena lukis. Jadi daripada ciri image yang awak dah sedia tahu ni, awak tak akan salah bila melukis. Okey, tapi kena ingat tabel ni hanya sah untuk kanta cembung dengan cermin cekung. Sebab kanta cekung dengan cermin cembung, ciri imejnya sentiasa KTM, kecil, tegak, maya. Tak akan berubah ciri imejnya walaupun kita letak pada kedudukan objek yang berbeza. Okey, dah ambil snap mata. Okey. Okey, beres dah kot. Okey. Alright. Okey. Jadi inilah cara kita nak lukis rajah sinar tanpa kita buat silap. Okey. Jadi awak sebenarnya guna kaedah ni, dia sangat mudah awak. Sangat mudah untuk awak jawab soalan objektif . Okey, contohnya awak tengok dah. Okey. Ni contoh satu. Awak tengok contoh dua. Rajah menunjukkan satu objek yang diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung. Okey, lukis mata lalu. Mesti mata duduk sini. Okey. Jadi berdasarkan rajah, apakah ciri-ciri image yang terhasil? Sekarang ni objek kurang daripada F. Kalau kurang daripada F, apa dia? Mestilah MTB. MTB. So, maya, tegak, membesar. So, jadi kita C lah. Tanpa perlu lukis. Kalau nak lukis pun tak apa. Tapi ambil masa lah untuk objektif kan. Kalau kita dah tahu ciri-ciri dia. So, tak payah lukis, tak apa. Kita dah tahu. Mesti kalau kurang daripada F, mesti MTB. Okey. Tengok contoh 3. Okey, rajah menunjukkan kanta cembung yang mempunyai panjang fokus F. Okey, panjang fokus dia F. Ingat dah, mesti daripada O kepada titik fokus dah. Pada titik manakah objek perlu diletakkan untuk menghasilkan imej yang nyata songsang kecil? NSK. Okey, NSK. Mestilah berada pada infinity, satu lagi lebih daripada 2F.
Jadi lebih daripada 2F. Ni F. Ni 2F. Jadi jawapan kita A lah. Lebih daripada 2F. Boleh? Harap-harap boleh lah. Okey, ada nak tanya ke pasal kita tengok contoh soalan lepas ni lah. Okey. Guna kahut cikgu G dah buat tu. Okey. Untuk kanta cekung, okey, cikgu dah bagi tahu tadi, letaklah mana-mana pun kedudukan objeknya, ciri imejnya tetap sama, iaitu KTM. Bukan kereta api tanah Melayu dah. Kecil, tegak, maya. Kecil, tegak, maya. Diperkecilkan. Tegak, maya. Dah? Okey, jadi sinar pertama dia guna lalu O. Selari paksi utama dicapahkan seolah-olah datang daripada F. Jadi C tempat persilangan dia. So ciri imejnya adalah okey, tuki mata. Kecil, tegak, maya. Apa maya? Sebab duduk opposite mata dah. Kalau duduk sebelah mata barulah nyata dah. Okey. Okey, jadi Cikgu Jo untuk cermin cekung ni tak adalah nyata ya? Tak ada. Tak pernah nyata. Dia sentiasa kecil, tegak, maya. Okey, ingat tu. Kecil, tegak, maya. Okey, jadi kesimpulannya kanta cembung, ciri imej akan berubah mengikut kedudukan objek. Tadilah ingatlah 6 posisi tadi. Dan kanta cekung, ciri imejnya sentiasa KTM. Kecil, tegak, maya. Tapi dalam SPM tu tulis dikecilkan dikecilkan. Okey, dikecilkan, diperkecil. Dikecilkan. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak cerita sikit tentang pembesaran linear. Jadi pembesaran linear ni sebenarnya adalah nisbah ketinggian imej, kepada ketinggian objek. Jadi pembesaran linear ni dia punya simbol adalah M, magnification dah, M kecil. Okey, formula dia adalah M kecil sama dengan ketinggian imej HI per ketinggian objek HO. Hi ho, ingat dah? Hi per ho. Hi ho. Okey, mesti imej per objek. Sama dalam matematik lah. Dalam matematik orang belajar pasal pembesaran kan. Jadi samalah HI per HO. Okey, dan formula lagi untuk pembesaran linear adalah jarak imej per jarak objek. Ingat, imej V, objek U. Cikgu dah bagi tahu tadi A, E, I, O, U, objek U. So jangan tukarlah, imej mestilah V. V per U. Jadi kesimpulannya pembesaran adalah HI per HO sama dengan V per U. Okey. So formula ni awak kena ingatlah. Dah. Okey, info. Sekiranya pembesaran kurang daripada 1, awak kena fahamlah. Maksudnya imej itu diperkecilkan. Diminish, dikecilkan. Kalau pembesaran tu awak dapat sama dengan 1, maksudnya imej sama saiz dengan objek. Sama saiz dah dengan objek. Dan kalau M tu besar daripada 1, maksudnya imej diperbesar, enlarge. Okey. Dan formula untuk kanta nipis, okey, dalam kanta ni formula kanta nipis ni. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. 1 per F, F ialah panjang fokus, U adalah objek, jarak objek dan V ialah jarak imej. Ingatlah U tu objek, A, E, I, O, U. Okey. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan formula kanta? Sebelum kita guna persamaan ni, awak kena ingat. Okey. Untuk kanta cembung panjang fokusnya adalah positif. Kanta cekung panjang fokusnya adalah negatif. Ingat dah. Kanta cembung ataupun kanta penumpu F dia adalah positif. Kalau kanta cekung ataupun pencapah F-nya adalah negatif. Okey, jarak imej. Kalau kita kira dalam persamaan tu tiba-tiba kita dapat nilai positif, maksudnya itu adalah imej nyata. Awak kira dapat V positif 20 contohnya lah. Awak secara automatik awak tahu maksudnya V itu adalah imejnya nyata. Sebab nilainya positif. Jadi bila nyata maksudnya dia berada pada sebelah dengan mata, iaitu kepada di sebelah kanta yang bertentangan dengan objek. Betul lah ke? Kalau kita lukis dia. Kanta. Ni mata. Ni objek. Jadi maksudnya imej duduk di sebelah
mata, iaitu bertentangan dengan objek. Ni image. Ni objek. Cikgu dah bagi tahu tadi. Nyata, mata. Nyata, mata. Kalau image tu berada di sebelah mata, maksudnya image tu adalah image nyata. Kalau image maya ni maksudnya dia berada di sebelah kanta yang sama, di sebelah kanta yang sama dengan objek. Maksudnya dia duduk, ni mata. Dia duduk sini lah. Sini. Ni objek. Ni image. Sebab maya. Kalau duduk sebelah mata, barulah nyata. Awak kena ingat definisi. Image nyata ialah image yang boleh dibentuk pada skrin. Skrin ni mata kita lah. Image maya ialah image yang tidak boleh dibentuk pada skrin. Dah ingat dah definisi tu. Okey, contohnya. Okey, contoh soalan yang menggunakan persamaan kanta. Okey. So kita ada sekarang ni kita ada maklumat. Kita keluarkan maklumat dulu Okey. Satu objek setinggi 9 cm. Okey, tinggi HO lah ni. Okey, HO 9 cm. Diletakkan pada jarak 60 cm dari kanta cekung. Okey. Jarak diletakkan pada jarak. Maksudnya objek tu diletakkan pada jarak U lah tu. Pada jarak 60 cm daripada kanta cekung. Automatik. Bila kanta cekung, F mesti negatif 30 dah. Sebab kanta cekung. Dengan panjang fokus 30 cm. Tentukan kedudukan dan saiz image yang terbentuk. Nyatakan ciri-ciri image. Sebenarnya awak dah boleh agak ciri image bagi kanta cekung. Sebab kanta cekung, ciri image-nya sentiasa KTM. Betul tak? Kecil, tegak, maya. So bila awak kira lepas ni, awak akan dapat image tu maya. Image tu maya. Maksudnya awak dapat V tu negatif. Okey, cuba kita buat gantian dalam persamaan kanta. Iaitu 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okey, cikgu tak cadangkan untuk awak pindah persamaan ni. Okey, kita terus buat gantian dah. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Ni untuk pelajar yang lemah lah. Sebab biasanya pelajar ni bila dia pindah persamaan ni akan berlaku kesilapan semasa nak tukar persamaan tu. Okey, jadi 1/F adalah negatif 30. Okey. Sama dengan 1/U, U kita ialah 60. Tambah 1/V yang kita tak tahu. Okey, cikgu cadangkan, awak terus guna kalkulator Okey. Tu guna kalkulator. Awak guna shift saw. Awak pernah guna shift saw? Awak guna shift saw Awak guna kalkulator. Kalkulator tu beda. Okey, bagi yang pernah tu tahniah ya. Yang tak pernah tu cuba perhatikan betul-betul. Cari window, duk mana banyak window ni. Duk mana window? Sudah ada. Sekejap banyak sangat window ni. Sekejap kena buat separuh. Okey. Sekejap. Sekejap Nampak Kak Ji? Okey, nampak. Nampak Okey. Sekejap. Yang nampaknya YouTube Telegram tu nampak tu. Oh, tak nampak OneNote. OneNote tak nampak. OneNote tak nampak Kejap. Nampak kalkulator dengan Telegram. Kejap. OneNote nosuk ni. Buka mula. Duk mana pula? Kejap Sekarang pukul 10.10 jom. Tak apa, nak sudah dah. Sikit deh, cikgu ambil masa sikit Kita akan berhenti sebelum 10.30 ya. Sabarlah. Ya. Sabar. Kita nak ilmu ni. Okey. Tak biasa sangat guna Zoom. Biasa guna Google Meet Okey dah boleh nampak dah. Dah nampak dah?
Okey, nampak dah? Nampak dah. Okey, nak cari soalan tadi. Okey. Okey, kita okey, 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. 1 per negatif 30 sama dengan 1 per 60 tambah 1 per V. Okey, guna kalkulator awak tu, awak guna shift saw Pernah guna shift saw? Okey, so 1 bahagi kurungan negatif 30 tutup kurungan. Okey, alfa sama dengan okey, 1 bahagi 60 tambah 1 bahagi alfa X. Okey. Okey, kalau guna kalkulator Casio 570, awak kena tekan shift solve 2 kali. Kalau kalkulator panggil cikgu ni sekali, lepas tu tekan sama dengan. Okey, kita akan dapat negatif 20 cm. Sama dengan jawapan dia negatif 20 cm. Ni untuk pelajar yang lemah untuk tukar persamaan lah. Cikgu cadangkan awak terus buat gantian dalam persamaan dan guna kalkulator, guna shift solve untuk selesaikan masalah ni. So awak terus dapat jawapan negatif 20 cm. Okey, boleh? Okey, bagus. Ini adalah satu yang barulah bagi setengah murid ya. Okey, dapat negatif sebab sebenarnya shift solve ni dia dah biasa guna dalam matematik. Cuma dia tak guna dalam fizik je. Ya? Dia tak guna dalam fizik Boleh, sebab dia tak boleh nak apply benda yang sama je sebenarnya. Okey, so awak akan dapat V negatif 20. So bila V negatif 20, okey, untuk kita cari size image, ganti dalam persamaan HI per HO sama dengan V per U, awak akan dapat HI 3 cm. So ciri-ciri image yang kita dapat adalah KTM, kecil, tegak, maya. Maksudnya kalau soalan ni awak tak erti nak kira sekalipun, bila awak dah tahu jadual tu, awak dah tahu ciri image bagi kanta cekung selalu sentiasa KTM, kecil, tegak, maya. Dia tak akan berubah dah. So kita dapat makan free dah situ tu. Kalau tak nak kira, tapi sebab kita tahu ciri image bagi kanta cekung adalah KTM, awak dapat makan free situ. Dah. Okey, sedikit perkongsian daripada cikgu, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Okey, sekian, terima kasih. Sorry lah cikgu tak apa sihat hari ni benarnya ni. Okey Kak Ji. Okey, terima kasih Cikgu Ju. Walaupun kita mengalami kesuntukan masa, tapi oleh kerana Cikgu tahulah murid-murid dah revis, dia panggil ulangan. Jadi macam perangak lah dah, kita perangak perkara yang lama dah dan diharapkan dengan penerangan tadi, walaupun kita tak sempat nak ambil semua, tapi at least kita dah capai dia panggil tahap pengetahuan yang apa yang perlu kita tahu. Dan kita akan cuba carilah latihan-latihan lain. Okey, untuk menilai sejauh mana apa yang kita buat tadi, cikgu harap Cikgu Ju boleh buka Kahoot ya. Kita akan cuba jawab Kahoot untuk hilang ngantuk sikit dan sebagai penutuplah kepada ceramah kita pada malam ini. Okey, Cikgu Ju. Okey, apa? Ju share. Boleh. Okay, get ready ya. Murid-murid boleh buka Google dalam tab lain untuk ambil nombor PIN ni dan enter passcode ni. Okay, buka je. Play as a guest Tak tubik lagi ke je? Tak tubik lagi? Dia keluar gambar dah situ? Ya, keluar Kahoot dah. Okey, bagi nombor PIN ke mana ni? Okey, jap. Kejap. Kelas. Tak nampak gaji tak nampak. Ya. Boleh share link dekat ruangan chat tu, yang apa link Kahoot tu. Tak boleh kat tu. Tak boleh. Sebab kita yang nak kontrol. Okey. Okey, je bagi ni je. Je bagi nombor PIN hak keluar tu. Bagi tak biasa guna ni. Nombor PIN kita tekan klasik dulu Klasik. 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 S-gas. Okey, S-gas. Okey, PIN 862
086. 862086 dah murid-murid. Gini je keluar dulu share screen, masuk balik. Okey. Sebab nampak macam tak ni, tak work. Tak jadi. Dah masuk ni? Je keluar dulu, lepas tu Okey. je masuk balik. Kejap. Stop dulu. Okey, buka balik. Okey, nampak? Line dah jadi slow tu sebenarnya. Kita tunggu peserta masuk dulu. Okey, Nampak Haji? ramai dah masuk 7. 47 orang. 862086. Okey. Nampak kau share Okey, screen ni? tunggu. 50. Okey, 51. Nampak. Okey. Okey, kita tunggu sampai ramai dulu. Okey, masuk ada setengah tu line slow. Kita ada sekarang 179 yang setia menunggu. Kita tengok. Bagusnya anak-anak ni. Nak beri hadiah ni. Boleh hadiah. Apa dapat nombor 1, 2 dan 3 lah kita bagi je. Okey, Kita boleh. berdua malam ni. Kita Boleh. berdua. Kita bagilah 1, 2, 3. Okey, 61 sekarang. Okey, ada siapa lagi yang lambat line ke? Nak cikgu tunggu. 62 orang ni. 67 dah Ju. 862086 ya. 862086. Link tak payah. You all type je Kahoot dekat Google. Lepas tu dia suruh enter pin code 862086. Jangan tutup lagi Google Meet. Buka tab lain ya, Google. Acik tak masuk. Siapa tu? Cikgu Khairi nak masuk. Alamak, nak bagi hadiah. Saya beri hadiah ke Cikgu Khairi. Okey. Tak apa, aku mahu masuk. Jangan jawab. Cikgu aku mahu apa nak masuk. Okey. Aku mana Cikgu Fizik Snip. Okey. Nak hadiah juga. Okey, hadiah lumayan ni. Okey, 80. Okey, dah kod ya. Kita boleh mula sebab kita dah lewat. Right, start. Ju boleh start dah. Boleh Cikgu start Ju. Okey, boleh start Okey. Kita start Tak ada bunyi muzik Ju? Ada di sini. Sini ada. Ada? Okey, tak apa. Okey. Jawab. Alright, 37 orang betul. Alhamdulillah. Okey, 37 orang betul. Okey, next. Okey. Siapa di tangga Kita tengok. pertama? Aina, Alif, Nurul dan Syahid. Okey, next. Dua, satu. Okey, 0. Okey, orang hampir 50-50 ni. Mungkin dia macam tak mana perasan tu. Fenomena Tadi pembiasan medium. cikgu cakap tadi. Medium berbeza berbeza. warna tu. Kita tak nampak warna tu. Okey, next. Okey, next. Patutnya medium berbeza ketumpatan. Okey, Alif mendahului. Aina, Nurul. Alif. Okey. Okey, next. Enam, lima, empat, Betul tak? tiga, Sinar cahaya dua, A adalah sinar biasa. satu. Okey, dah. Oh, internet nak Kak Ji? Kak Ji?
Internet nak. Okey, ada juga yang salah. Sepatutnya sinar 7 bukan sinar biasan ya. Sebab anak panah tu ya. Ya perhatikan anak panah tu. Okey. Okey, next. Ya. Boleh teruskan je. Boleh teruskan next. Teruskan dah. Boleh teruskan je next. Teruskan next. Kak J, internet connection tak comel lah ni. Okey, Alif masih mendahului. Aina Nurul. Okey, next. Okey, betul-betul. Memang ada internet connection. Dia makin tengah malam makin slow line ya. Sebab ya. Oh, Okey, tunggu sekejap. Reconnect. reconnect dah nanti. Reconnect. Kejap. Okay. Kakak. Reconnect Tekan ni. lagi je. Okay. Next. Next. Alright. Okay, Kalisha. Okay, next. Masalah ni. Okay, next. Okay, ramai yang betul ke ramai salah ni? Ramai salah. Okay, cikgu lupa nak bagi penekanan tadi. Sudut art tu bukan dari sempadan medium ke sinar bias tetapi daripada garis normal. Garis normal ke sinar biasan. Okay, fail ya soalan ni. Okay, next. Tak ada nak jawab kot budak ni. Tak ada nak Tengok jawab. betul-betul ya, jangan careless. Okay, Cikgu Ju boleh teruskan. Kalisha, ramai salah tadi. Sebab dia inilah keliru ya. Memang soalan dalam soalan sebenar pun banyak ya yang murid salah yang ni. Oh, internet Okay, teruk dah Kak J. tahniahlah kepada yang betul tu. Okay, lost pula dah. Okay, tak apa. Kita sabar ya. Kita sabar. Line tu memang ada tengah malam. Okay, nampaknya asyik putus ni. Macam mana ni? Mana Ju? Okay, tunggu sekejap. 1 minit lagi. Tunggu Cikgu Ju masuk. Okey, sementara tunggu Cikgu Ju masuk, siapa yang masih lagi nak tunggulah dah dan Cikgu benarkanlah murid-murid yang sudah mengantuk ataupun esok kita ada kelas. Yes, Damia. Hi Damia. Tomorrow see you dalam kelas fizik. Okey, so cikgu minta maaf lah banyak-banyak bagi pihak penganjur dan juga kami sendiri yang mengendalikan majlis malam ini. Dan terima kasih kepada guru-guru yang hadir bersama dengan murid-murid. Dan oleh kerana Cikgu Ju sudah tidak boleh nak masuk balik, cikgu harap kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang dan cikgu akan bagi link Kahoot tadi dalam grup Telegram, okay? Dan you all boleh play with your friend ataupun sendiri ya untuk memastikan kepahaman kita dalam tajuk hari ini. Okay, Khairi, Cikgu Khairi ada nak cakap apa? Nanti jap. Saya ada apa-apa, terima kasih kepada semua pelajar dan juga Cikgu Azizah dengan Cikgu Juraidah pada malam ini.
Right. Okey, insya-Allah untuk slot yang akan datang Cikgu Khairi pula akan berada di awan ilmu. Okey, insya-Allah dah. Okey, kami akan sentiasa memastikan subjek fizik ni cukuplah lengkap dengan tajuk-tajuk yang sepatutnya murid-murid buat revisi sehinggalah SPM. Okey, dan tengoklah update yang akan kami bagi dari semasa ke semasa dalam grup Telegram. Betul tak Cikgu Khairi? Sebenarnya program ni akan berhenti pada sebelum cuti sekolah ya. Dan dalam cuti sekolah tu kita akan sambung cara lain lah ya dengan link yang akan kami bagilah ya. Okey, untuk itu kita tutuplah dulu majlis kita tangguhkan dengan surah Al-Asri dan tasbih kafarah, dan cikgu ucapkan selamat meneruskan ulang kaji untuk semua murid dengan cemerlang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cikgu. Ya. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Cikgu, macam mana kita nak bezakan, saya Najwa. Ya. Cikgu, macam mana kita nak bezakan kanta dengan cermin? Okey, sebenarnya kanta adalah menggunakan fenomena pembiasan ya. Cermin menggunakan fenomena pantulan. Okey. Jadi cahaya boleh menembusi kanta tetapi cahaya tidak boleh menembusi cermin. Okey, sebab kita ada tajuk tu cermin ni berada di 6.6 iaitu pembentukan image oleh cermin sfera ataupun kita panggil cermin melengkung ya, iaitu cekung pun ada cermin ni, cembung pun ada. Jadi untuk mudah ingatlah kalau ni Najwa ni tingkatan berapa? 5. Okey, kalau tingkatan 5 kita dah belajar kan. Okey, jadi untuk mudah you all ingat partner dia cermin cembung dengan kanta cekung. Dari segi image dia sama